أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan pertemuan pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang boleh dapat sama-sama kita menyambung kembali kuliah yang lama terhenti. Hari ini pun perjalanan nak sampai kuliah ni pun boleh tahan juga. Pagi tadi bertolak pukul 8 daripada Putrajaya pergi ke Batu Pahat, ambil Batu Pahat, baru sampai pukul 6 di rumah. Habis kuliah malam ni turun ke Kelantan. Ada program pagi besok di Kelantan. Siapa-siapa ada heli tak boleh pinjam malam ni sekejap. Apalah oleh kerana pun insya-Allah mudah-mudahan yang penting Allah Taala mudahkan urusan kita. Hidup atau mukmin ialah hidup untuk kita bekerja, beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Beramallah kamu, bekerjalah kamu. Allah Ta'ala menyaksi pekerjaan kamu. Dan Allah Ta'ala tengok ni dua. Dia tengok, manusia tengok satu, Allah tengok dua. Manusia tengok yang zahir. Adapun Allah, dia tengok zahir dan batin manusia. Kadang-kadang zahir itu nampak cantik, tapi batin tu tak elok. Maka kan itu perkara yang paling kita takut sekali ialah amalan kita ini. Ada 3 yang paling takut sekali. Yang pertama, amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Letih kita beramal, beribadah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa tak terima? Kerana ada benda-benda lain yang mengganggu, membatalkan pahala amalan kita. Yang ni orang lain tak tahu, melainkan kita tahu. Yang pertama. Yang kedua, yang paling takut sekali ialah riak. Riak. Kerana riak ni tidak akan mencium bau syurga. Orang yang sombong ni tidak akan mencium bau syurga di akhirat. Yang ketiga yang kita paling takut sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan pada kita dunia, lalu tidak ada lagi kelebihan di akhirat. Tuhan bagi dunia ni, takut-takut dibalas di dunia dan tidak ada balasan di akhirat. Maka kan itu orang beriman ialah orang yang Allah Taala bagi kepadanya kebaikan dunia, kadang-kadang untuk mengangkat darjat kita di akhirat, ataupun kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita untuk ampun dosa. Lepas tu kita tengok di antara amalan-amalan, di antara hidup orang yang soleh, yang kita tengoklah orang yang soleh, yang hebat pada kita amalan dia. Hidup dia yang kita kenali seorang yang baik, bertakwa pada Allah, hebat amalannya. Tapi kadang-kadang ujung hidup dia itu diuji dengan sakit yang teruk, kena stroke yang lama, menderita yang teruk. Kadang-kadang kita fikir pasal apa dibuat demikian. Teringat saya sepatutnya hadis Nabi SAW. Nabi kata, ada di antara hamba Allah ni, Allah Ta'ala nak masukkan dia, nak letakkan dia dalam syurga Firdaus. Tetapi dengan amalan dia, semayang, puasa, zikir, ibadah dia, tidak mencukupkan pahala untuk masuk syurga Firdaus. Lalu Allah Ta'ala uji dia. Ujung hidup dia Tuhan uji dia dengan sakit, dengan penderitaan. Lalu sabar dia di atas ujian tersebut, dan sabar itulah melayakkan dia masuk syurga Firdaus. Jadi oleh kerana itu kita harapkan apa yang Tuhan balas pada kita ialah hasil daripada apa yang kita buat. Hasil daripada apa yang kita usahakan. Balasan tu kerana usaha kita. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah sebut, janganlah kamu mengharapkan sesuatu limpah kurnia Allah yang telah diberi oleh Allah kepada sebahagian daripada kamu.
untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda ilmu. Allah kata, ya, jangan kamu cita-cita demikian. Ya, kenapa? Kerana setiap manusia diberi oleh Allah Ta'ala apa yang diusahakan. Kita tengok orang peniaga, orang Cina. Ya, orang Cina dia, ya, kadang-kadang kita rasa pelik dia. Pasal apa? Padan dengan kerja dia buat. Kesungguhan dia, ya, usaha gigih dia. Ya, ada orang Melayu yang rajin bekerja, tukuh lemus, alhamdulillah berjaya sama je. Ya, sama je, tak payah pakai bom siam. Ya, nak maju kedai tak payah pakai itu. Ya, dia kata pasal apa dia pakai bom, tak ada. Kita masuk kedai tu dia peramah, dia mari tanya, dia mari tegur, dia mari layan. Padan kalau sekiranya orang tumpu kedai dia pun, ya, berbanding kita duk tengok kedai nak apa. Saya masuk kedai, satu kedai di luar negara lah, di Rusia, di Moskow. Ya, kita masuk kedai dia tengok macam kita nak merompak. Ya, kita letak barang nak beli, ya, lebihan cucur tu campak macam tu je. Ya, saya dan hati kata tobat tak pergi dah, memang tak pergi sungguhlah sebab jauh. Tapi kalau dekat pun perangai macam tu, kita tak akan pergi. Pasal apa? Menyesal masuk kedai dia. Ya, lirijali nasibum mimma iktasabu. Orang laki-laki kata Allah Taala dia akan dapat apa dia usaha. Demikian juga wanita, walinisa'i nasibum mimma iktasabu. Orang perempuan pun dia akan dapat apa yang diusahakan. Kita di akhirat besok Allah Ta'ala bagi pahala ikut amalan masing-masing. Berkongsi ke tidak? Tak berkongsi. Suami tak berkongsi pahala dengan isteri, isteri tak berkongsi pahala dengan suami. Ya, atas dunia, dalam satu negara ada beriman, ada kafir. Dalam satu kampung ada beriman dan orang kafir. Ada dalam satu rumah orang beriman semua, tapi ada yang soleh, ada yang bertakwa, ada yang fasik, macam-macam. Ya, maka kan itu setiap manusia akan bawa apa amalan masing-masing. Was'alullah min fadlih. Ya, Allah Taala suruh minta pada Allah apa yang kurnia Allah Taala. Ya, Allahumma inni as'aluka min fadlih. Bila kita keluar pada masjid, kita diminta Allah Taala suruh kita doa, ya Allah, kurniakan kepadaku segala kurniaan, kelebihan yang Allah Taala sediakan di atas muka bumi. Ya, di antara apa yang Allah Ta'ala beri atas pada kita atas muka ini banyak. Kita minta Allah Ta'ala bagi. Yang halal ni tuan-tuan banyak sangat. Ya, terlalu banyak yang halal. Ya, sebab tu kita minta doa, ya, Allahumma kfini bihalalika an harami. Ya Allah, ya, beri kurnia pada kekayaan rezeki yang halal. Kita tak nak yang haram. Kita nak yang baik, kita tak nak yang tak baik. Ya, kita nak yang bersih, kita nak yang bercampur aduk. Demikianlah Allah Ta'ala suruh kita was'alullah, minta doa pada Allah. Minta doa pada Allah. Ya. Maka orang yang menjaga tiga perkara, maka dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Ya, malam-malam baca surah Al-Waqi'ah. Kalau tak nak tiap-tiap malam pun sekurang-kurangnya, ya, seminggu sekali jangan tinggallah surah Al-Waqi'ah. Kan orang baca surah Al-Waqi'ah kata Nabi SAW, dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala pada hari besok. Memang tu sungguh. Saya boleh jamin bab ni confirm. Ya, pengalaman peribadi saya, bila kita baca surah Al-Waqi'ah, besok hari rezeki kita murah. Murah rezeki. Ya, kadang-kadang kawan yang berhutang lama, tiba-tiba besok mari bayar. Kan tak ingat dah hutang tu. Tapi ambil juga. Kadang-kadang mari orang tak tahu rezeki. Ya. Yang kedua, jangan tinggal sedekah. Ya, jangan tinggal sedekah. Sikit banyak tak kira, tapi kena fikir. Sampai waktu malam, bila masuk maghrib, kena tanya, aku hari ni sedekah ke tidak? Kalau tak sedekah, kena sedekah itu. Walaupun sikit. Sikit banyak ni, tuan sekalian, ukuran kita ialah Allah. Ya, Allah Ta'ala mengukur kita sikit banyak bukan pada duit, tapi pada kedudukan orang tu. Ya, orang miskin, dia sedekah RM1, besar bagi dia. Orang kaya, sedekah RM1 ataupun RM100, ya, tak ada apa bagi dia. Maka oleh kerana itu, kata Nabi, aku lihat pahala 100 dinar berlomba dengan 1 dinar. Berlomba ni. Ya, 100 dinar berlomba dengan 1 dinar. Sahabat tak faham. Apa maknanya Rasulullah? Nabi kata, ada orang kaya sedekah 100 dinar. Ada orang miskin sedekah 1 dinar. Kita dia ingat yang 1 dinar tinggal belakang lah, RM1 je. Tak, kata Nabi, aku lihat pahala mereka bersaing. Pasal apa? Kerana yang beri. Ya, Allah Maha Kaya. Ya, boleh sangat Allah Ta'ala nak jadikan. Ya, demikian. Yang ketiga, jangan tinggal sunat duha. Jangan tinggal sembahyang sunat duha. Tambah-tambah kalau kita berurusan dengan manusia.
ya, berurusan dengan manusia. Sebenarnya sunat duha ni tuan sekalian di antara doa yang di antara waktu yang Allah sendiri bersumpah dengan waktu dia. Ya, tak banyak Allah Taala bersumpah dengan masa ni. Ya, tapi di antara Allah sumpah ialah waktu duha. Wadduha wal laili, demi waktu duha dan malam. Wal asri, demi masa. Ulama kata juga wal asri dengan mana? Waktu asar, demi waktu asar. Cuma beza dia bila Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah sebut innal insana fi khusr, manusia rugi. Ya, rugi dah, asar ni rugi dah. Rugi apa dia? Sepatutnya dah sehari nak habis dah. Dan habis hari dah. Waktu dia rugi, masa dia rugi, tenaga dia makin rugi, makin kurang. Tidak bertambah. Ya, oleh kerana itu, ya, hidup kita macam top up. Ya, top up telefon. Kita top up RM10. Maka makin bertambah ke makin kurang? Makin berkurang. Orang lain hantar mesej, kita kena potong. Ya, kita telefon makin kurang. Lama-lama kredit tuan telah habis. Tapi top up telefon tak apa, boleh top up balik, hidup semula. Ya, nyawa kita kalau boleh top up balik, penuh dunia ni. Sebaik ada orang mati. Tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berkati hidup kita. Dan malam ni pun kita tengah tunggu keputusan pilihan raya di Sabah. Petang tadi dapat keputusan semua parti-parti kosong belaka kecuali COVID-19 je. Naik sikit 123. Ya. Hari ni petang tadi kita kena berita membimbangkan kita juga, ya, bahawa ya, gejala COVID ni dah ada, di Pahang pun dah ada, ya, saya difahamkan di Jerantuk pun dah ada, di Johor pun ada, banyak negeri dah mula ada 1-2 kes, ya, yang mula berlaku. Dan yang membimbangkan kita, ya, dia super spreader, dia cepat bergerak, dia sangat cepat, beza dengan mula-mula dulu. Mula-mula dia ni kuman ni tak erti lagi, dia tak cerdik lagi, dia tengok tambah sikit. Sekarang ni dah makin cepat. Jangkitan tu makin cepat dan merebak makin cepat. Dan ada yang tak tahu punca. Ya, tak ada dia panggil punca di mana jangkitan dia tak tahu. Ya, tiba-tiba kena. Ni yang kita takut sekali. Ya, walaupun ya, kita minta selain pada kita berusaha jaga pakai face mask, jaga penjarakan. Bukan sedap sangat sembahyang jauh-jauh macam ni tuan-tuan. Saya kuliah ni pun bukan sedap sangat duk tengok tuan-tuan duk jauh-jauh ni. Ya. Nak gelak pun tengok sebelah member sebelah, gelak ke tak? Kan? Tapi inilah suasana. Sampai bila? Wallahu a'lam. Tak tahu sampai bila. Ya, walaupun ada beberapa buah negara mendakwa dah temui dia punya vaksin, ya, dan dah mula digunakan. Contohnya China dah mula menggunakan vaksin dia kepada beberapa orang, ya, untuk test. Dan ada beberapa negara lain telah cuba. Tapi sejauh mana benar masih lagi dalam peringkat kajian. Ya, dalam duk kaji ni, ratus ribu dah mati tuan-tuan. Ya. Walaupun insya-Allah mudah-mudahan kita orang Islam jaga fizikal, peraturan. Ada satu lagi yang Nabi suruh kita minta. Nabi kata siapa-siapa yang baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai pada waktu pagi, Allah pelihara dia bersara mudarat sampai waktu petang. Kalau dibaca waktu petang, Allah pelihara dia sampai pagi besok. Dan kata Nabi, bila seseorang tu pergi satu tempat baru, kita pergi tempat tu, lalu kita baca 3 kali zikir tersebut, Allah Ta'ala elak kita sebarang mudarat sampai kita keluar pada tempat itu. Ini amalan-amalan yang kita tahu bahawa makhluk yang tak nampak ni serah pada Allah. Macam mana? Kita boleh jagalah. Ya. Tapi yang kena-kena tu kadang-kadang hama juga. Ya, jadi oleh kerana itu ada kuasa selain pada kuasa yang usaha kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, ya, kita sambung sikit malam ni. Kita masih lagi bicarakan masalah tentang bab menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini salah satu di antara kewajipan orang Islam. Kita masih lagi bicarakan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang hai manusia yang percaya akan Allah Taala, lazimkan perbuatan diri kamu dan tiada memberi mudarat akan kamu oleh seseorang yang sesat apabila kamu mendapat petunjuk. Ya. Baik, ulama tengah bahas ayat ni. Ya.
Masih lagi perbahasan ayat ni. Kita sampai pada muka surat 480, ya, juzuk yang kedua ni, Syairus Salikin, ya, dan lagi ditanyai orang akan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, orang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, akan tafsir ayat ini, ayat tadi. Apa makna tafsir ayat ni? Lalu katanya, inna haza laisa zamanaha, innahal yaum maqbulah, walakin qad awshaka an ya'tiya zamanuha ta'muruna bil ma'ruf fayusna'u bikum kaza wa kaza wa taquluna fala yuqbalu minkum fahina izin 'alaikum anfusakum fala yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Artinya zaman ini, yakni zaman sahabat Nabi dahulu itu, bukan zaman yang dikendaki makna pada ayat ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ini cerita bukan zaman kita, bukan zaman sahabat Nabi, ya. Zaman sahabat Nabi ialah zaman orang nampak mungkar dia terus dicegah, ya. Dan masing-masing sahabat menyuruh yang makruf, mencegah mungkar, sampai tak timbul orang nak buat maksiat ni, tak berani nak buat maksiat. Pasal apa? Kerana semua ambil tanggungjawab menyuruh makruf dan mencegah yang mungkar, ya. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, ya, inna haza laisa zamana, ayat ini bukan zaman tu, zaman para sahabat Nabi, ya, iaitu ayat la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maka bahawa makna ayat ini makbul pada zaman sahabat tetapi belum diamalkan dengan dia. Turun Nabi, zaman Nabi nak baca para sahabat, tak berlaku dalam zaman tu. Dia kata tak. Ada ayat Quran, ada hadis Nabi ni, Nabi cerita benda yang akan datang. Ni di antara mukjizat Quran. Ya. Mukjizat Quran, dia bukan hanya cerita yang dah lepas. Ya, cerita dah lepas ni, orang boleh cerita, kita boleh cerita barang dah lepas. Ya, dulu Bandar Pusat ni begini, dulu bukit je ke sebelah ni macam ni. Dulu kita boleh cerita sebab kita hidup zaman itu. Tetapi cerita akan datang, tak ada siapa tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara mukjizat Quran itu cerita barang yang akan datang, termasuk ayat ni. Kata siapa? Kata Ibn Mas'ud, ya. Dan termasuk juga hadis Nabi SAW, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kamu tidak akan kena sebarang mudarat, ya, sekiranya kamu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka tidak datang sebarang mudarat ke atas kamu bila kamu suruh yang ma'ruf, kamu cegah yang mungkar. Allahu Rabbi. Dan tetapi sesungguhnya hampir lagi akan datang zamannya itu, iaitu kamu menyuruh dengan kebajikan, maka diperbuat dengan kamu begini-begini daripada kejahatan. Ya, kata Ibn Mas'ud, zaman kita, zaman sahabat Nabi, bila disuruh buat baik, orang buat terus. Tapi akan datang satu zaman, kata Mas'ud, kamu suruh buat baik, orang buat jahat. Orang tak dengar kata kamu. Kita tegur dia tak semayang, dia marah kita balik. Ya. Kita tegur dia buat maksiat, maka kita yang kena fitnah. Berlaku zaman kita? Berlaku di zaman kita. Ya. Zaman sahabat tak berlaku, tak berani. Pasal apa? Kerana semua orang ambil peranan, pemimpin sampai rakyat biasa. Ya. Adapun di zaman kita, sama ada pemimpin ataupun orang pertengahan atau orang bawah, belum tentu kita suruh kebaikan tu jadi baik. Padahal kita suruh dia semayanglah, semayanglah. Pasal apa? Kerana kita tahu orang yang tinggal semayang tidak akan mencium bau syurga. Satu waktu tinggal semayang 30,000 tahun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah. Dan kalau tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Tapi hari ni kita suruh orang buat baik, ya, terbagi pada 3. Yang pertama, kita suruh dia marah kita balik, ya, dan dia menganggap bahawa kita campur tangan urusan peribadi dia, seolah agama ni urusan peribadi. Agama bukan urusan peribadi, agama urusan ummah.
urusan negara, urusan masyarakat, bukan urusan peribadi. Ya. Kalau kita anggap agama urusan peribadi, maka kita tak boleh suruh yang ma'ruf, tak boleh cegah yang mungkar. Sebab urusan peribadi. Dan tengok apa berlaku dalam agama-agama lain. Di barat sebagai contoh. Ya. Anak perempuan 18 tahun, mak ayah tak boleh tegur. Kalau mak ayah tegur, anak boleh saman ayah. Pasal apa? Dia anggap agama urusan peribadi. Agama bukan urusan peribadi. Ya. Apa dalil? Dalilnya ada perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyul munkar. Ya. Maka agama bukan lagi soal peribadi. Sebab kerosakan yang dibuat kerana meninggalkan urusan agama bukan mendatangkan bala pada yang buat maksiat. Kalau bala turun ke dia saja, kita tak rasa sangat. Tapi bila bala Allah turun, yang baik pun kena, yang soleh pun kena, yang taat pun kena. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, kata Allah Taala. Takutlah kamu akan bala bencana Allah Taala bila diturun, dia tak kena pada orang zalim saja. Orang baik pun kena, orang soleh pun kena. Ya, macam tsunami. Ya, tahun 2014 bila berlaku, tengok habis semua. Ya, rumah Pak Imam pun kena, rumah orang soleh pun kena. Ya. Adalah satu masjid, alhamdulillah, ya, Allah Taala pelihara. Ya. Supaya manusia ni kalau tak tengok yang batin, tak tengok ikut hati pun tengoklah mata kasar ni. Ya. Semua boleh hancur musnah, tiba-tiba satu masjid tak rosak. Ya. Saya pergi ke Bam di Iran waktu gempa bumi tahun 2013-12 ke begitu. Ya. Gempa bumi teruk, 40,000 mati. Ya, ramai yang mati. Ya. Yang peliknya, di sana masjid dia punya menara dia tinggi sangat. Menara dia tinggi. Ya. Menara tinggi tu tak patah pun. Ya. Tanah retak ni, tanah hasil gempa bumi ni, ya, sampai pintu pagar. Pagar masjid berhenti. Sampai pagar masjid berhenti. Masya Allah. Ada satu kampung habis hancur semua kecuali masjid-masjid. Ya. Tapi yang tak beriman juga. Yang tak semayang juga. Ya. Jadi oleh kerana itu, yang penting bagaimana kata Allah Mas'ud, bahawa yang berlaku ini ialah bukan zaman dia, tapi zaman yang akan datang. Bila kita menyuruh sesuatu begitu begini, kebaikan, maka dia melakukan kejahatan. Yang kedua. Yang ketiga, yang pertama, kita suruh dia fitnah kita balik, lawan kita balik. Yang kedua, dia senyap, dia diam. Ya, dia tidak komplain, alhamdulillah. Suruh semayang, dia tak lawan, tapi dia tak semayang juga, tapi dia tak lawan. Yang ketiga ialah orang yang dengannya maka terbuka hati dia. Ya, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang bukan waktu tu. Ya, bukan waktu tu. Ya, sebab tu bila ditimpa musibah, ada seorang budak muda, ya, dia ni, saya cerita lama lah, waktu saya di Kuantan, ya, duk menangis. Jiran datang rumah saya. Jiran dia datang rumah saya, beritahu, dia kata, "Ustaz, saya ni ada seorang budak muda, jiran lah, ya, masuk waktu maghrib menangis. Masuk maghrib menangis. Waktu bulan Ramadan dia menangis. Jadi dia tanya nasihat-nasihat, lama-lama baru cerita. Rupanya cerita dia, ya, dia ni pernah, ya, waktu mak dia puasa Ramadan, sebelum mak dia meninggal dunia dah. Sebab dia ni anak seorang. Ya, ayah meninggal, duduk dengan mak. Ya, mak puasa, semayang, anak tak puasa. Ya. Jadi satu hari, mak dia puasa Ramadan. Ya. Lepas waktu zuhur, masuk dapur, tengok tak ada makanan, tak ada benda nak masak. Beras ada tapi lauk tak ada. Ya. Nak suruh anak tengah tidur, tapi mak ni tak ada pilihan. Akhir kejut anak, gerak anak tu, suruh pergi kedai beli lauk lah sikit, beli ayam ke, beli daging ke. Ya. Anak dia tak nak pergi, mak dia suruh juga, bebel lah sikit. Ya. Anak ni, ya, bangun dalam keadaan marah, ambil duit, start motor pergi. Ya. Balik campak, dia beli daging, campak ke mak dia. Ya. Mak dia ambil lah
Ya, potong, goreng. Ya. Masuk waktu maghrib buka puasa. Ya. Lepas dia buka puasa tak apalah. Ya. Tak lama kemudian mak dia sakit, meninggal dunia. Ya. Dia akan beritahu, dia kata, ustaz, dia cerita pada makcik lah, yang jiran mari jumpa saya ni. Dia kata, dia hari tu dia rasa menyesal sangat sebab dia beli daging babi ke mak dia. Ya. Yang dibagi tu ialah daging babi. Dia dah marah mak dia, dia pergi kedai, dia beli daging babi ke mak dia. Mak dia tak tahu buka puasa dengan daging babi hari tu. Na'udzubillah. Ya. Dan bila mak dia meninggal, dia rasa bersalah, rasa menyesal, setiap kali dengar waktu maghrib bulan Ramadan, dia menangis. Pasal apa? Kerana dia teringat waktu ni lah mak dia berbuka puasa dengan daging babi yang dia beli, yang dia bagi. Ya. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada orang bila Allah Ta'ala tipu musibah, maka dia tak rasa lagi. Ya. Ambil masa kadang-kadang setahun, lepas tu baru dia menyesal, baru dia rasa bersalah. Sebab ujung hidup kita ni kita akan jumpa, pertama kita akan jumpa sakit. Ya. InsyaAllah semua kita ni akan jumpa sakit. Ya. Akan jumpa lemah tenaga, akan jumpa tua kalau Allah panjang umur. Ya. Akan jumpa waktu sibuk yang orang lain tak boleh nak tolong. Sibuk ni bukan sibuk tenaga, kerja bukan. Sibuk dengan diri. Waktu sakaratil maut, sangat sibuk. Sampai kita tak tahu sakit, tak tahu di mana nak picit. Sekarang sakit kita boleh beritahu. Allah, sakitnya mana? Kaki. Isteri boleh picit kaki. Sakit mana? Belakang. Na'udzubillah, sakaratil maut, sakit yang tak tahu di mana sakit. Allah Rabbi ana ziarah seorang hamba Allah, seorang budak muda dia ke 18. Dia aksiden. Kena potong kaki sebelah, kaki kiri. Saya pergi ziarah dia. Setelah dia keluar pada hospital, masih berbungkus lagi. Ya. Dia kata, saya ni ustaz tak tahulah macam mana, rasa gatal sangat. Ya. Gatal di mana? Gatal kaki yang tak ada. Dia rasa gatal atas kaki. Kaki tu tak ada, dah kena potong. Kaki tu dah buang. Rasa gatal di atas kaki. Nak garu macam mana? Kaki tak ada. Ya. Allah Rabbi, ini psikologi lah. Kaki tu tak ada dah. Tapi gatal di kaki yang tak ada. Ya. Pelik tak? Memang pelik. Percaya tak? Tak tahulah. Tapi try lah. Ya. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia terbayang-bayang. Benda tu dah tak ada dah. Suami dah meninggal dunia. Dia terbayang-bayang suami dia balik. Ya. Terbayang-bayang. Ya. Almarhum Tok Guni Imat. Allah Tok Guni Aziz. Ya. Pagi-pagi, anak-anak cucu mendengar suara dalam satu bilik. Suara ngaji Quran. Sebab dia ngaji tiap malam. Bangun pagi, lepas tajuk dia ngaji Quran. Anak cucu masih dengar lagi. Suara dia, seolah-olah suara tu masih ada. Padahal dia tak ada dah. Ya. Terbayang-bayang. Di psikologi, gatal tempat tak ada. La ilaha illallah. Payah nak ubat tuan-tuan. Payah nak rawat. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan setiap manusia ada kaedah-kaedah dia. Dan samalah. Dan engkau berkata menyuruh berbuat kebajikan, maka tiada diterima daripada kamu. Maka ketika itu lazim atas kamu bagi dirimu sendiri, nescaya tiada memberi mudarat akan kamu oleh orang yang sesat. Kata Abdullah Mas'ud, dia kata sampai masa nanti bila kamu suruh orang tak peduli, kamu larang manusia tak peduli, kamu jaga diri kamu. Kamu jaga diri kamu. Kita suruh dah semayang, azan dah orang tak mari, semayang seorang. Semayang. Kita dah suruh orang lain tapi orang tak ikut, maka kita buat. Lazim kata kamu buat apa yang kamu suruh orang lain tak dengar tak apa. Kita buat je. Kata Allah Mas'ud, maka lazimkan berbuat bagi kamu. Dan saya tiada memberi mudarat akan kamu oleh seorang yang sesat. Dia tak akan boleh mudarat pada kamu. Ya. Allah Rabbi. Dan apabila kamu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni operasi merobohkan masjid-masjid. Kita baca berita di wilayah Xinjiang, China. Ya, macam mana masjid-masjid cuba diruntuh. Pasal apa? Kerana orang Islam berkata Tuhan kami Allah. Tu je.
Ya. Sejarah mereka diseksa kerana mengaku beriman ni bukan baru. Sejak zaman Nabi, sebelum zaman Nabi lagi. Ashabul Ukhdud. Wa ma naqama minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Mereka itu tidak diseksa melainkan sebab mereka berkata kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berkata kami beriman dengan Allah diseksa. Padahalnya macam mana kita nak mencabut keyakinan seorang? Tak boleh cabut. Kita boleh, orang Islam boleh diseksa, dia buat macam-macam. Tapi iman kan di hati. Kalau dipaksa untuk mengucap kalimah-kalimah riddah, kalimah murtad, maka iman tak terbatal. Tak terbatal. Sebagaimana yang berlaku pada keluarga Ammar bin Yasir. Kan Yasir anak tu, ayah dia mati, Ammar teruk diseksa. Sehingga dia mengeluarkan kalimah-kalimah yang menyebabkan orang musyrikin lepas dia. Lalu dia mari jumpa Nabi. Allah Ta'ala tu ayat Quran. Bahawa seorang tu tidak akan batal iman di akidah dia disebabkan apa dia ucapkan dipaksa. Yakni apabila mendapat akan masa yang tiada menerima oleh seseorang akan suruh berbuat kebajikan. Nasai wajib atasnya menjauhkan daripada bercampur dengan seseorang. Kata Allah bin Mas'ud, bila kita dah suruh orang tak dengar, larang orang tak dengar, elakkan bercampur dengan manusia. Pasal apa? Pada waktu itu dah tak ada kebaikan, dan jika menerima seseorang akan demikian itu, maka wajib bercampur dengan manusia. Tapi kalau ramai-ramai tu dalam 50 orang adalah 2-3 orang yang dengar, maka bergaullah dengan manusia. Tapi kalau kita pergi pun tak boleh dah, pergi tak dah, sehingga kita bimbang iman kita pula. Kita bimbang tentang keimanan kita ni. Sehingga kalau dengan sebab bercampur tu akhirnya rosak kita pula. Maka pada waktu tu menjauhkan diri daripada manusia lebih aula. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia jenis memang tak nak bergaul dengan manusia yang fasik, hidup dalam suasana yang fasik, yang mungkar. Dia pergi kedai ramai tu sekalian. Bukan walaupun tidak negara Islam. Yang sebahagian belah negara-negara yang lain, dia pergi tengok. Bila kita keluar, tengok orang dedah aurat, tengok orang buat maksiat, tengok orang minum arak. Zaman Nabi SAW. Zaman Nabi ni wanita, budak-budak kena bunuh, wanita dijual di pasar, kemungkaran berlaku berluasa. Sampai Nabi SAW akhir pergi ke Gua Sur, Gua Hira. Nabi bertakhanus di Gua Hira. Pasal apa? Kerana orang yang baik dia tak boleh duduk tempat yang tak baik. Tak sesuai, tuan-tuan. Ikan kelah ni tak boleh hidup dalam air kotor ni. Tak sesuai. Nabi seorang yang baik. Akhirnya dia pergi ke Gua Hira hingga Allah turun ayat Quran. Maka macam fikir macam mana nak ubah masyarakat. Bila masyarakat tu pudah, macam mana kita nak ubah? Kalau kita mengasingkan diri, telah kita bincang bab ni sebelum ini, iaitu kalau kita mengasingkan, langsung tak bergaul dengan manusia, kemungkaran tidak akan berubah. Tapi kata Abang Mas'ud, kalau sekiranya ruang ada kepada perubahan, bergaullah dengan manusia, jangan asingkan diri. Dan ini yang kita lakukan. Dan cuma dia kata kadang-kadang ada orang yang dia memang dia pergi dalam masyarakat dia pergi selesai dia balik. Ada orang jemput dia kahwin, dia pergi kenduri, dia balik. Dia pergi tapi tak adalah duk hoha-hoha, dia kedai riuh bercampur, bermuamalah macam biasa, tak. Dia kerana menjaga iman dia, menjaga amalan dia. Dalam bab nak naik bas, nak ekspres contohnya, maka ditanya, bas ni berhenti tak waktu semayang? Ada tempat berhenti ke tidak? Contoh tempat yang berjalan jauh, yang tak boleh nak jamak semayang, maka orang beritahu, bas ni berhenti subuh, dia berhenti, kita sempat semayang subuh, Alhamdulillah. Kalau tak ada juga pilihan, maka terpaksa ambil kaedah yang boleh buat semayang atas kursi, macam kita naik kapal terbang, tu tak ada pilihan. Jadi oleh kerana itu kata Allah SWT, dan sekiranya ada berlaku perubahan, bercampurlah dengan manusia, bergaul dengan manusia. Maka wajib bercampur dengan manusia supaya menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan, tetapi adalah yang demikian itu fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau dah ada orang yang boleh cegah mungkar, menyuruh makruf, maka pada waktu apalah. Tapi kalau sekiranya kita tak tinggalkan benda itu, semua berdosa.
Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala la yu'azibul khassah bi zunubil 'ammah hatta yarawul munkar baina azhurihim wa hum qadiruna ala an yunkiruh fala yunkiruh rahmat. Artinya bahawasanya Allah Taala tiada menyeksa orang yang khas dengan sebab dosa orang yang am, sehingga dia melihat akan maksiat yang mungkar atas antara hadapan mereka itu, padahal mereka itu kuasa bahawa menegur akan dia, maka tiada menegah ia akan perbuatan maksiat yang mungkar itu. Ya, kata Nabi SAW, Allah tidak akan timpa azab ya kepada yang khusus orang tu orang ni kerana maksiat yang umum. Tak. Ya. Sebagaimana juga Allah tak akan timpa bala kalau ada Nabi di dalamnya. Ya, Allah tak akan timpa. Ya. Sebab tu bila puak-puak musyrikin Mekah cabar, ya Muhammad, kalau betul kamu benar sebagai Rasul, timpakan bala pada kami. Turunkan bala. Ya. Maka Allah tidak akan menimpakan bala kalau ada Nabi di dalamnya. Sehingga Nabi tu keluar pada qaryah tersebut, baru Allah timpakan bala tersebut. Dan ini berlaku kepada Nabi Allah, kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Nuh, ya, semua tu berlaku bila Nabi Lut keluar pada kampung dia, maka bala akan turun. Ya. Maka kata Nabi SAW, hatta yura al-munkar baina azhurim, kecuali hinggalah kita menyaksikan kemungkaran depan mata kita, terbuka, terang-terang. Ya. Di maksiat ni dia buat juga, setiap zaman ada orang buat maksiat. Cuma maksiat tu ada senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Ya, tak berani. Macam kita pergi Mekah, kita jumpa dah maksiat di Mekah. Yang terbuka, terang-terang. Tak nampak. Tapi ada. Sepupu saya lama belajar di sana. Dia cerita di Mekah ni ada belaka pelacur pun ada. Tapi tak ada dalam sejarah kawasan tu. Tapi ada sekitar-sekitar tu. Ahli dia kenal. Maksiat ada di mana-mana. Cuma bila ya, suasana tu menyebabkan masa-masa senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Macam sebelum ceritakan, pernah sebut kisah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah. Kau orang takut dengan Umar ni. Umar ni bukan orang takut, iblis takut, jin takut. Ya, takut. Kata Nabi, ya Umar, bila kamu lalu satu lorong, syaitan bertempelan lari pada lorong tersebut. Tu Umar dulu. Kalau kita jalan, Umar ikut kita ke depan kita, tak boleh iblis. Ya. Tapi ada dah maksiat. Seorang datang mengadu pada Umar Al-Khattab. Ya Umar, si Fulan bin si Fulan buat maksiat dalam rumah dia. Ya. Lalu Umar Al-Khattab ni tak boleh dengar benda macam tu. Dengar berita tu, terus pergi. Ya. Dia terus pergi, senyap-senyap pergi. Ya. Masuk dalam rumah orang tu, kebetulan tingkap tu buka. Dia mengatakan dia masuk. Masuk-masuk, Umar tengok dia. Aku Umar tengking dia. Dia muzik dengan hiburan. Lepas tu dia adalah kata-kata. Dia pun terkejut. Tengok Umar Al-Khattab dalam rumah dia. Kata Umar Al-Khattab, aku tak pernah tengok kemungkaran maksiat sebegini teruk. Ya. Dia ni pula bila tengok Umar, kau takut dengan Umar ni. Ya. Dia kata, ya Umar, ya, aku buat satu kesalahan. Aku melakukan satu kesalahan. Tapi kamu melakukan 3 kesalahan, ya Umar. Sudah. Ya. Dia kata, ya Umar, aku buat 1 kesalahan, kamu buat 3 kesalahan. Umar kata, apa kesalahanku? Yang pertama, kau masuk rumah tak beri salam. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, jangan kau masuk mana-mana rumah melainkan kami tak izin beri salam pada rumah. Kamu tak beri salam, ya Umar. Memanglah kalau orang tengah maksiat, mana ada masuk beri salam. Assalamualaikum, buat apa? Tak jadi, tuan-tuan. Ya, pengak kuasa ni bila masuk, terekam je, pecah pintu lah. Ya, itu sifat pengak kuasa, pergi. Ya, saya semalam buat operasi sikit. Ya, dekat kementerian. Ya. Pagi Jumaat. Pagi Jumaat, pergi operasi di Kilang, di Bangi. Ya, operasi pencemaran. Ya, kilang-kilang ni tuan sekalian, banyak kilang. Ya, saya masuk pagar. Ya, pihak pengurusan terkejut.
Tengok menteri turun, pegawai turun, semua turun. Ya. Dan saya terus pergi ke belakang kilang. Ya. Lagi terkejut. Ya. Kita pergi tengok tempat dia buang air. Kilang ni dia proses tin, dia buat tin. Ya, tin minuman tu. Kilang ni 3 juta tin sehari dia keluar. Ya. Kita pergi tempat buangan dia, kita ambil air, test, pusing kilang. Ya. Memanglah operasi kena sebab sekarang ni banyak. Ya, kadang-kadang punca pencemaran ni kita rasa tak ada benda, kita. Ya. Sebab tu kita sekarang ni kita minta supaya ya dia buat, ya, jaga. Ya, sebab kadang-kadang kita cuci minyak hitam rumah kita. Ya, bengkel-bengkel kita cuci minyak hitam, masuk longkang masuk sungai. Sungai mengalir, tiba-tiba kita intake, ambil air masuk loji. Ya, masalah kita sekarang ialah pencemaran bau ni payah nak kesan. Dia tak ada alat mengesan pencemaran bau ni. Hingga setakat ni tak ada alat. Adapun pencemaran lain kita pasang. Sekarang ni kita ada lebih kurang 30. Kalau loji-loji besar ni kita pasang 30 alat. Sebelum sampai ke sedut air tu kita pasang. Ya. Supaya kita dapat kesan awal, kita tutup loji. Ya, jadi air cemar tak masuk loji. Ya. Tetapi bau ni yang berlaku di Sungai Gong, di Selangor bau ni, masalah pencemaran bau. Bau ni tak ada alat. Melainkan kita masuk loji, kita ambil sejam sekali. Hidung dengan hidung. Hidung. Ya. Sejam ambil, test. Tiba-tiba test, bau. Air berbau. Bila air bau, tutup loji. Jangan sampai pada pengguna. Dan sampai pada pengguna, dia rebus air minum pun bau, masak nasi pun bau. Ya. Jadi kita stop. Tak sempat bagi notis. Memang tak sempat bagi notis. Cuma bila kita stop, kita beritahulah. Beritahu segera. Ya. Tapi ya, dah stop air, nak simpan. Jimat ni waktu ada, jangan jimat waktu tak ada. Dah tak ada, nak jimat apa? Ya. Kita ni pelik. Air tak ada ni, jimat sikit. Lah, jimat benda tak ada. Jimat ni waktu ada. Nabi Yusuf AS, Tuhan bagi mimpi. Ya, waktu buah banyak ni, simpan dulu. Simpan. Jadi, ya, masalah pencemaran. Ya. Jadi kita terpaksa operasi. Rupanya kilang ni pernah didenda dulu. Bulan Mac baru ni. 60,000 dah kena denda. Buat lagi. Ya, kita pun tahan. Dibicarakan, tunggu bercaralah. Ya, dan lock up baru ni banyak hari juga. Ya, pihak polis guna akta dia, Jabatan Alam Sekitar kita guna akta kita, ya, SPAN guna akta dia, Luas Selangor pun guna akta masing-masing. Dan kita beritahu kita tidak akan kompromi dengan sebarang pihak yang mencemarkan sungai. Terutama sungai-sungai yang ada intik ambil air ni lah. Kalau sungai yang tak ambil air ni, tahan sikit-sikit, tahan sikit lah. Sebab dia berlaku. Tapi yang sungai ambil punca ambil air ni macam sungai kita ni. Ambil air di Batu Sawah tu. Itu kalau masuk tu, pencemar masuk, Allah Rabbi. Tapi di tempat-tempat lain yang tak banyak kilang-kilang industri, tahan sikit. Cemar dia tanah apa semua tak kisah sangat. Tu dia bukan, dia nampak keruh. Ya, keruh ni tanah, tapi air bersih. Air kita tapis mendak sikit, dia bersih lah. Tapi yang cemar bau ni bahaya. Ya, akhir terpaksa. Dan nak bersih kilang tu pun loji ni bukan mudah. Kena buang semua air tu, masuk air lain lagi bersih, masuk lagi buang 2-3 kali baru boleh kita cek dah hilang bau dia, baru kita boleh hantar kepada pengguna. Jadi operasi sekarang ni kita tingkatkan. Dan kita dapat bersama dengan pihak polis, insya-Allah kita tubuh satu unit yang belum ada sebelum ni, iaitu unit jenayah alam sekitar. Ya, unit ni kita boleh denda sampai juta-juta lah. Ya, 40 juta. Ya, kita sedang kuasakan. Dan insya-Allah pindaan akta kita buat. Ya, petang lepas majlis tu saya pergi satu program. Ni pun bagus juga tuan-tuan. Kalau boleh kita jadikan masjid kita ni, iaitu program Masjid Hijau. Ya, Green Mosque. Ya, Masjid Hijau. Masjid ni hijau lama dah. Dah. Tapi program Masjid Hijau ni kita sekarang ni nak ubah sikit supaya masjid ni jadi model, jadi contoh.
ya, kepada semua masyarakat. Masjid jadi contoh, dan kita buat Masjid Hasanah di Bangi. Masjid ni tuan-tuan sekalian, pertama dia jadi tempat pengumpulan minyak terpakai, minyak masak terpakai ni tuan-tuan, jangan buang dalam longkang, ya, jangan buang. Tuan-tuan buang dalam sink, dia akan sumbat paip. Ya, saya pergi tengok sekarang kadang-kadang berketul-ketul, ya, dia sumbat, ya, paip kita sumbat. Jadi minyak masak yang dah guna ni jangan buang, kompor nanti tu boleh jual. Kalau boleh masjid kita ni, kita buat program tu, tempat mengumpul minyak masak terpakai. Kita beli RM1.50. Masjid Hasanah tu dia beli RM1.50 sekilo, ya, kita beli, dan kita jual untuk biodiesel, ya, untuk kegunaan enjin, ya, bukan untuk makan. Jangan jual kepada orang mari rumah nak beli tu, jangan. Yang tu jangan jual tuan-tuan. Sebab dia kompor minyak terpakai ni, campur habis minyak goreng babi, goreng anjing kalau ada, ya. Tu sebab tu tak boleh kita jual, sebab dia tapis dijual murah, yang diguna setengah-setengah tu untuk minyak masak di kedai-kedai, ya. Tu jangan, ya. Sebab tu kita minyak tapis ni, minyak yang dah guna, kita kena pastikan penggunaan dia kita jual kepada pihak yang nak buat untuk biodiesel. Bukan jual untuk tapis kemudian jual balik pada pengguna. Sebab minyak tu dah jadi haram. Dia hukum. Pasal apa haram? Sebab bercampur dengan minyak-minyak kedai-kedai yang jual benda haram. Minyak goreng, masak babi, masak apa semua, campur sekali. Ya. Maka kerana itu, kita kumpul, kena ada tempat yang mengumpul tu. Dan kalau boleh, masjid kita ni, ya, orang mari, kita bayar RM1.50 sekilo. Dan kita akan jual kepada pihak, ramai orang nak belilah, tapi kita ada syarikat yang confirm dia tak akan jual semula kepada pengguna, melainkan dia buat untuk biodiesel. Satu. Yang kedua ni, lampu-lampu penjimatan. Ya, rumah-rumah kita sekarang banyak pakai lampu lama. Lampu lama ni listrik dia tinggi, tukar pada LED. Semua tukar pada LED. Yang kedua, kemudian kita guna solar, panel solar. Ya, tempat-tempat tu, tempat parking kereta, kita guna solar. Ya, dan kita boleh jimat elektrik. Ya, Masjid Hasanah ni dia ada solar. Kemudian dia ada kitas semula. Ya, sampah-sampah ni dia kitas semula. Dia asingkan. Kacanya dia asingkan, dia buat pengasingan. Kemudian dia ada projek untuk budak muda. Pemuda ni projek tanam sayur. Ya, tapi sayur dia ni gunakan air yang dikita balik. Tak payah berbaja, hanya guna baja daripada makan ikan. Makan ikan tu jadi maja kepada pokok, kemudian pokok tu turun semula. Air dia penjimatan air lah. Kita masjid lama, alhamdulillah kita punya alat untuk ambil wuduk tu, kita dah guna, jimat lah sikit kan. Tapi ada yang geram tu. Ya, dia geram lambat sangat tu. Tolak. Halo ya. Tu ramai nak cabut dia tu. Ya. Pasal apa? Sebab biasa kita buka besar. Ya, ada orang tanya, dia kata, apakah sebab kita tak khusyuk semayang? Di antara sebab tak khusyuk semayang ialah kerana banyak membazir waktu wuduk. Ya. Nabi SAW tegur seorang sahabat, ya, kerana waktu ambil air semayang. Ya. Sahabat ni tanya Nabi, ya Rasulullah, ya, apil wudu'i saraf, apakah waktu ambil air semayang juga bazir? Nabi kata, walaupun kamu tengah mandi di sungai yang mengalir airnya, maka bazir juga. Boleh jadi bazir apa? Kita tak nampak bazir tenaga, bazir masa. Kadang ada orang duduk bilik air berjam, setengah jam bilik air. Ni buat apa tak tahu? Lama sangat. Ya, jadi oleh kerana itu, di antara benda-benda yang kita pakat jaga, dan ini kita tengah lancar untuk tahun ni, insya-Allah target kita nak buat ada 10 buah masjid yang akan dipilih. Yang kita kena pastikan masjid yang kita kategori masjid yang hijau, dan selain pada tanam pokok, banyakkan benda macam itulah. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bin Abbas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah atuhlakul qaryah wa fiha as-salihun? Qala na'am. Qila lima ya Rasulullah? Qala yatanawunihim wa sukutihim ala ma'asillahi ta'ala. Berbazar. Berarti ditanya oleh orang kepada Nabi SAW dengan katanya, ya Rasulullah, adakah dibinasakan suatu kampung, satu dusun, padahal ada dalamnya orang yang soleh? Sahabat kata Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah timpakan bala pada satu kampung, sedangkan di kampung tu ada orang soleh-soleh?
Ada pondok pengajian, ada ulama, ada tok guru. Kalau kata Nabi, naam, ya. Ya. Allah akan tipukan bala pada kampung tu. Qila, lima ya Rasulullah. Pasal apa ya Nabi? Pasal apa Allah? Lalu kata Nabi SAW, bahkan, ya, sabda Nabi, dengan sebab memudahkan mereka itu dan diam mereka itu daripada mengenegahkan orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Pertama, dia pandang mudah. Kita ni sampai masa kata Nabi, iman kita cair, tengok maksiat tu sampai tak boleh buat apa-apa. Allah Rabbi, takdir Allah berlaku zaman kita, kita tengok sahabat kita Yugo kena sembelih, kena bunuh. Orang Islam kena runtuh masjid. Yahudi Palestin, Yahudi di Palestin. Ya, negara Islam pula sokong buat perjanjian pula. Ya, sanggup terima satu negara. Hari ni kata satu lagi negara akan intirah Israel. Ya, kita tengok, ya, sebagaimana kita sampai masa kata Nabi, kamu akan tengok orang berzina di tepi-tepi jalan. Sampai masa kamu ditengok orang berzina ni tepi jalan je. Dan berlaku sungguh sekarang. Berlaku sungguh. Walaupun mungkin tidak negara kita, tapi kalau di barat ni biasa je. Biasa je. Seorang ibu menceritakan dia bawa anak dia berjalan di taman. Seorang laki-laki tengah buat maksiat, tengah berzina. Dia tutup mata anaknya. Pasal tutup mata anak daripada tengok benda tu. Pasal apa? Terbuka. Allah Rabbi na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala pelihara negara kita dan pelihara masyarakat kita pada soal tersebut. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita, ya, menyuruh ma'ruf, mencegah mungkar, ya, paling tidak kita, keluarga kita, masyarakat, jiran-jiran kita. Yang saya kali sebut, kalau ada orang tegur kita, anak kita buat salah, terima kasihlah. Terima kasihlah. Ya. Jangan kata anak saya tak buat. Ya. Jaga anak kamulah. Sekali tu je orang akan tegur anak kita. Sekali itulah orang akan beritahu kita anak kita buat maksiat. Sebab tu kalau ada orang datang mengadu tentang keburukan yang anak kita buat yang kita tak tahu, terima kasih. Siasat. Kalau betul, lalu kita boleh baiki. Kalau tak betul, sekurang-kurang sebagai peringatan. Jangan sekali-kali tengking dia, marah ke dia balik. Pengalaman hidup saya ni macam-macam jumpa. Mai rumah sendiri, ya, jaga diri sendirilah, tak usah jaga orang lain. Jaga keluarga macam-macam lah. Jadi semua perkara ni, ya, sebab tu bila ada orang tegur, ya, maka kita terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebab tak ramai zaman kita ni orang yang sanggup beritahu kita keburukan yang anak kita buat. Tak ramai. Tidak macam dulu. Ya, wallahu alam. Semoga Allah Taala merahmati pertemuan kita pada malam insya-Allah. Dan kita hanya kita jumpa semula pada masa akan datang. Ya, dari cuma walaupun saya ni janji cadangnya sebulan 2 kali pada hari Ahad, tapi nampak gayanya tak boleh nak komit lagi lah. Ya, bergantung pada ke masa yang saya lapang. Dan sekali mudah kita akan bagi notis dulu, maklum pada tuan-tuan sekalian dalam Facebook, ya, kuliah ada. Senang sekarang ni. Orang Amerika pun tahu malam ni ada kuliah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.